السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا وقدرتنا إلى إرادتك وقدرتك. نعوذ بك اللهم أن نقترف ذنبا أو نقول زورا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. آمين يا رب العالمين. Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung bicara kita berkaitan dengan kelebihan dan kehebatan Rasulullah SAW sebagaimana yang dihidangkan oleh Sultanul Ulama Al-Syekh Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam rahmatullahi alaih di dalam kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdhilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pada perkara yang ke-17, iaitu kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-17 seperti yang dicatat di dalam kitab ini pada halaman 39. Kata pengarang rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan di antaranya maknanya di antara kehebatan dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi SAW telah bersabda, kami adalah umat yang terakhir dibangkitkan di dunia, tetapi yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Urusan pengadilan kami akan diselesaikan sebelum makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, dan kami adalah umat yang pertama yang akan memasuki syurga. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kelebihan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terakhir yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini. Namun kita adalah umat yang pertama yang akan dibangkitkan setelah berlakunya kiamat, yang akan dibangkit dan dihimpunkan di padang mahsyar. Umat ini adalah umat yang pertama yang akan dihimpunkan. Kemudian umat ini akan diselesaikan urusan perbicaraannya, perhitungannya, hisabnya, pengadilannya, dan umat ini akan menjadi umat yang pertama memasuki syurga Allah Azza wa Jalla sebelum umat-umat yang lain. Nota kaki 25 diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awanah di dalam sahihnya, An-Nasai dan Ibn Majah daripada Abi Hazim, daripada Abi Hurairah, daripada Rubayy' Ibn Hirash, daripada Hudzaifah, kedua-duanya telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, fakana lil yahudi yawmus sabti, وكان للنصارى يوم الأحد
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون. Yang bermaksud Allah menutup hari Jumaat pada umat sebelum kita. Maka bagi orang Yahudi hari Sabtu dan bagi orang Nasara hari Ahad. Maka Allah mendatangkan kita dan memberi kita petunjuk kepada hari Jumaat. Maka dijadikan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kerana itulah mereka mengikut kita pada hari kiamat dan kita adalah yang terkemudian. Sambungan hadis itu, min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamati al maqdi lahum qabla al khalaiq. Jadi matanya, nahnul akhirun, kita adalah yang terakhir, min ahli dunya, daripada kalangan ahli dunia, wal awwaluna yawmal qiyamah, tetapi kita adalah orang yang pertama pada hari kiamat. Al maqdi lahum qabla al khalaiq, yang diselesaikan urusan pengadilannya sebelum makhluk yang lain. Tanpa ditambah lafaz wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, yang bermaksud dan kita adalah yang terawal memasuki syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada jalan periwayatan Abi Saleh daripada Abi Hurairah seorang saja dengan lafaz nahnul akhirun al-awwalun yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allah lima ikhtalafu fihi min al-haqq fahadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allah lahu qala yawmul jum'ah فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. Yang bermaksud, kitalah golongan yang terkemudian, yang terdahulu pada hari kiamat. Nahnul akhirun, artinya terkemudian di dunia ini. Al-awwaluna yawmal qiyamah, yang akan menjadi orang yang didahulukan pada hari kiamat. Kita adalah golongan terawal memasuki syurga. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, hanya ada dalam riwayat Abu Hurairah seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ahbab, kita ni kelebihan kita last mai dunia, awal bangkit pi padang mahsyar. 2, 3 awal selesai urusan perbicaraan. 3, dan yang keempat, yang paling awal masuk syurga berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Yang paling awal masuk syurga itu ada dalam riwayat Muslim, Imam Muslim daripada jalan Abi Saleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita adalah golongan terawal memasuki syurga, sedangkan telah diturunkan kitab kepada mereka sebelum daripada kita, dan kita telah diberikan kitab selepas daripada mereka. Maka mereka berselisih, lalu Allah memberi petunjuk kepada kita. Hadis umpamanya sampai habis hadis. Baik. Kemudian Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam bab Al-Jum'ah dan Bani Israel daripada jalan periwayatan Tawus daripada Abi Hurairah dengan lafaz nahnul akhirun as-sabiqun yawmal qiyamah utul kitab, yang bermaksud kita adalah yang terkemudian, yang terdahulu di hari kiamat, mereka diberikan Alkitab. Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi, Al-Imam Ibn Qayyim menyandarkan kepada keduanya di dalam kitab Hadil Arwah dengan tambahan, dan ianya adalah waham. Di antara bab-bab As-Suyuti di dalam kitab Al-Khasais
adalah bab pengkhususan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa umat baginda memasuki syurga sebelum sesiapa pun. Kemudian ia menyebut bahawa telah terdahulu hadisnya, iaitu pada bab yang sebelumnya, ia tidak nyatakan sesuatu yang jelas dan sahih kecuali hadis Hudzaifah ini. Petunjuknya adalah jelas, akan tetapi tidak secara langsung. Perhatian, telah tersilap di dalam pada hadis ini 3 orang ulama. Ini kajian yang dibuat oleh pentahqiq kitab ini, Syekh Albani. Dia kata ada 3 orang ulama telah tersilap berkenaan dengan hadis ini. Yang pertama pengarang rahimahullah, iaitu Al-Izz ibn Abdissalam, di mana beliau telah memasukkan tambahan tersebut, masalahnya padanya adalah mudah. Jadi dicampur 2 riwayat, dicampur dua riwayat, seolah-olahnya ia satu riwayat. Okey, sebenarnya yang hambak kata masuk syurga, masuk syurga dulu pada orang lain tu, tidak ada dalam riwayat yang lain selain daripada Muslim. Tak apalah tuan-tuan, ini segi orang dalam bidang dia bicara benda tu. Tapi apapun apa yang dinyatakan oleh Syekh adalah satu benda yang benar dan berasaskan kepada riwayat yang sahih, walaupun ianya terpisah. Yang kedua, Al-Hafidh As-Suyuti, sesungguhnya beliau telah menyandarkannya kepada Ibn Majah sahaja. Ia adalah kesalahan yang buruk bagi orang yang seumpamanya. Dia tak diterimalah. Pasal Al-Hafidh ni seorang tokoh besar dalam hadis. Al-Hafidh As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, gelaran Al-Hafidh itu sudah merujuk kepada penguasaan yang luas dalam ilmu hadis. Tapi bila dia menyandarkan riwayat itu kepada Ibn Majah sahaja, walhal dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam Nasa'i ada, macam yang kita tengok tadi. Sesungguhnya tidak harus menyandarkan hadis kepada yang lain daripada As-Sahihain. Sahihain yakni Bukhari dan Muslim, jika ada pada keduanya ataupun pada salah satu daripada keduanya. Jadi dia kata macam mana dalam Bukhari Muslim ada, piduk tinggal, piduk sebut Ibn Majah saja. Bukan Imam Suyuti tak tahu, Imam Suyuti amat tahu, kerana Al-Hafidh ini sekurang-kurangnya dia menguasai, mengikut sebahagian ulama, menguasai lebih daripada 300,000 hadis. Ini komplain ahli ilmu kepada ahli ilmu, bukan kutuk, dia komplain. Dia komplain. Imam utama dok ada pasal apa bagi imam rawatib, lebih kurang betul lah. Imam utama kot. Bagaimanapun, sekalipun orang yang disandarkan itu terkenal atau agung, kerana menyandar kepadanya tidak memberi kesahihan sebagaimana yang diperoleh daripada menyandar kepada keduanya. Walaupun orang tu hebat macam Imam Ahmad Ibn Hanbal, tokoh hadis, ataupun orang tu hebat macam Imam Asy-Syafi'i, juga tokoh hadis, ada kitab musnadnya. Jadi kalau ada dalam hadis tu Syafi'i riwayat, ada dalam musnad Imam Syafi'i contohnya. Tapi dalam Bukhari Muslim pun ada. Kita habaq Syafi'i saja. Kita tak patut kena habaq juga dekat yang ada dalam Bukhari Muslim, kerana umat ini sepakat semua menerima bahawasanya kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim adalah 2 kitab sahih itu, iaitu Al-Bukhari dan Muslim. Nak sebut lepas tu okeylah, tapi tinggal daripada 2 tu agak kurang sikit. Baik, seakan-akan As-Suyuti terlupa, maka ia menyandarkannya sebagai sahih di dalam Az-Ziyadah 'ala al-Jami' as-Saghir. Lihat Jami' Sahih al-Jami'. Yang ketiga, sahabat kami Dr. Khalil Harras, beliau telah memberi komentar terhadap hadis ini di dalam tahqiqnya bagi kitab Al-Khasa'is dengan berkata,
hadis ini tidak terdapat di dalam Ibn Majah. Kemudian beliau menyatakan Muslim dan An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis ini dari Abi Hudzaifah, daripada hadis Hudzaifah dengan lafaz adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, sampailah nahnul akhirun babi. Ia menyebutnya seperti yang kami sebutkan. Ianya seperti itu di dalam Ibn Majah pada tempat yang telah ditunjukkan dengan angkanya. Kemudian beliau telah waham. Waham ni maknanya keliru. Beliau telah waham dengan satu waham lagi, yang mana beliau telah menyatakan yang ianya adalah bagi Hudzaifah sahaja. Realitinya ia adalah bagi mereka semuanya. Dari hadisnya disertakan dengan Abi Hurairah seperti yang telah terdahulu. Demikian juga telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam sahihnya. Ini 3 komentar ataupun 3 perkara yang ingin dikemukakan ataupun diberi satu selayang pandang oleh Syekh Albani berkaitan dengan periwayatan hadis ini, seperti mana yang ditulis oleh ulama-ulama. Jadi itu mungkin dapat menambah pengetahuan kepada kita. Bahkan kita orang awam ni yang bukan bidangnya, terima je dia kata di kalangan ahli-ahli hadis ini. Cuma apa yang penting, kelebihan yang dinyatakan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitab beliau Bidayatus Sul fi Tafdhil Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelebihan itu sabit warid pada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih. Walaupun pada periwayatan tu Syekh campur beberapa riwayat diletakkan sekali. Itu saja, tak ada apa. Tapi kalau diperincikan setiap perkara itu ada riwayat yang sahih mengikut 2 jalan riwayat. Kita orang yang belakang mai ke dunia, tapi orang yang pertama dibangkitkan di akhirat. Kemudian umat yang pertama akan selesai urusan perbicaraan, dan yang keempat kita akan memasuki syurga sebelum daripada orang lain. Moga-moga Allah jadikan kita semua di kalangan ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Habis. Yang ke-18, di antara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut sebagai pemimpin, bila dikatakan Nabi itu sebagai pemimpin, sebagai sayyid pemimpin, disebut baginda sebagai sayyid pemimpin, baginda akan dikaitkan dengan hari kiamat. Siyadah pada baginda sallallahu alaihi wasallam berkait rapat dengan hari kiamat, iaitu kepimpinan yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam perolehi daripada Allah Azza wa Jalla, dan manusia seluruhnya akur dengan kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh siapa pun nak tikai, tak boleh siapa pun nak berebut. Macam di dunia ni, boleh tikai, boleh berebut, boleh pulun, boleh angkat, boleh berjatuh, kan? Boleh angkat, boleh berjatuh. Rasulullah sebut satahrisuna 'ala al-imamah, bahwasanya kamu akan pulun, tamak berkenaan dengan kepimpinan ini. Tak usah kata siapa pun, Nabi kita tak usah kata kat siapa pun bab kepimpinan ini. Istilah moden kata apa? Politik. Struggle for power. Nak jadi ketua ni, orang pulun, seronok.
wa innaha satakunu nadamatun wa innaha satakunu khizyun wa nadamatun, dan akhirnya di hari akhirat nanti kepimpinan-kepimpinan keduniaan ini kebanyakannya akan menjadi kekejian dan nadamah, kekecewaan. Kata perawi, kata Hajjaj, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis itu baginda sallallahu alaihi wasallam membayangkan macam mana orang yang sedang memegang kuasa di dunia ini. Oh, ni dah melencong sikit lah cakap about dunia ni. Sonok lah sikit sehari dua ni kan. Orang duk pegang kuasa di dunia ini, dengan apabila kuasa dia tengah pegang tu terlepas, Nabi bayangkan dengan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Ni'matil murdi'ah, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah seronoknya anak yang sedang menghisap putin tetek ibunya duk menyusu. Tu murdi'ah tu budak duk menyusu, seronok. Budak-budak menyusu ni dia seronok. Dia mau lepas lah? Tak mau lepas. Dia tokak boleh, kan? Lagi tak kenyang, lagi tak kenyang pun isap lagi sampai apa? Sampai telinga. Saat ni jaga lapar sikit, isap pula, tak bagi khayal pula. Umur sehari, umur 2 hari, umur seminggu, umur 2 minggu, umur sebulan, umur setahun, umur 2 tahun. Hang ni dah 2 tahun dah. Kena apa? Kena lepas lah susu ni. Dia mau lepas tak? Tak mau. Tak mau. Jenuh buah apa? Ha? Buah kapok tu dia melepuh lah. Buah gambiak. Buah apa lagi? Akak seruntun dululah. Buah apa lagi? Sabuk Maggi. Buah apa lagi? Buah puradan pun ada apa? Tidak. Tidak. Budak menyusu seronok. Kalau susu botol pun sama juga, sampai ketua duk bumbung tu lah. Tapi ada orang kata jangan bagi susu badan ni lebih daripada 2 ton. Jadi tak tahu banyak ketitik je mana, tak tahu. Kemudian Nabi kata wa bi'satil fatimatu, dan alangkah celakanya apabila dah lah susu. Bila jawatan dah apa? Terlepas, tak ada. Sebab tu jangan duk kata kat orang, siapa ada jawatan apa pun dia nak lepas kan? Dia tak lepas dia. Syok. Makan dekat kenyang tak? Makan sampai apa? Sampai temuk, sampai muntah pun telan balik, telan lagi. Dia tak berhentinya. Bukan dekat jawatan ni, bukan dekat makan sampai kenyang, sampai temuk, sampai termuntah. Jawatan apa pun, apa peringkat sekalipun. Dan bila ditarik jawatan tu, dia akan rasa apa? Rasa macam budak-budak kena tarik lah susu lah. Sebab tu tak boleh terima lah, apalah. Jadi itu yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu berebut sangat, dan sebab tu boleh buat macam-macam. Kadang-kadang macam tak ada syurga neraka. Kadang-kadang ni kita duk tengok kelaku tu macam syurga neraka ni tak ada. Nak kata bukan orang beriman, semayang juga. Nak kata bukan orang beriman, mengucap juga. Tapi buat kelaku tu macam syurga neraka tak ada. Macam Allah Ta'ala tak ambil kira langsung apa kita buat, kan? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata dalam urusan kepimpinan ini, awwaluha malamatun
awal-awalnya kutukan, wa awsatuha nadamatun, pertengahannya kekecewaan, wa akhiruha, dan akhirnya azabun yaumal qiyamah, azab pada hari akhirat. Kalau silap apa? Silap percaturan. Dalam riwayat ni ada menyebut ujung tu, dia kata illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda ma alaihi wa adda ma alaihi. Begitulah lebih kurang yang bermaksud, kecuali orang yang ambil tampuk kepimpinan itu dengan haknya dan dia menunaikan apa yang dia wajib tunaikan dengan amanah kepimpinan itu. Sentuh sikitlah, mungkin saya pernah sebut benda ni supaya kita ingat dalam diri kita bagaimana kepimpinan di dunia ni macam tu. Tapi bila sebut tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila di dunia ni ada orang terima, ada orang tolak, tidak. Tapi di akhirat nanti tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang nak merebut, tak ada orang nak ambil. Di padang mahsyar tu buat apa? Undi tak percaya, tak puas hati. Jadi di antara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila diperkatakan berkenaan dengan baginda sebagai pemimpin, baginda akan dikaitkan dengan hari kiamat, di mana baginda lah orang yang pertama terbelah kuburnya, orang pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Baginda juga adalah orang pertama yang akan memberikan pertolongan, memberi syafaat, dan orang yang pertama menerima pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia kata sila lihat ta'liq nombor 6. Ni nombor 26 punya ta'liq, suruh tengok nombor 6. Buka balik nombor 6, tak payah baca lah. Iaitu penyataan hadis bahawasanya baginda adalah sayyidu walad Adam, ketua bagi semua anak-anak Adam. Tengok muka surat 22. Kalilah sikit muka surat 22. Ianya adalah hadis, ianya adalah daripada hadis Abu Hurairah secara marfu' dengan lafaz ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-ard wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku adalah ketua anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang akan keluar dari bumi, orang pertama memberi syafaat, dan orang pertama dibenarkan memberi syafaat. Tu dia ada takhrij hadis tu tentang kesahihan hadis yang tersebut. Jadi di antara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, kepimpinannya bukan sekadar di dunia sampai akhirat, dan kepimpinannya di akhirat itu lebih terserlah, lebih hebat, lebih agung, lebih besar, kerana orang lain semua tak boleh buat macam mana Nabi buat. Di dunia ni, kau ni boleh bagi syafaat, kau ni boleh bagi projek, kau ni boleh bagi yang tu, kami boleh bagi, okey lah. Kau ni boleh jadi orang tengah ni, kau ni boleh macam ni, okey. Akhirat, projek apa mau akhirat? Akhirat projek apa mau? Projek nak suruh cepat hisap, betul tak? Projek nak apa? Nak masuk syurga. Siapa boleh bagi janji tu? Tak ada siapa boleh bagi janji tu. Tuan-tuan ingat di dunia Nabi tak ada janji. Ada janji. Kalau tengok dalam peristiwa hijrah, Rasulullah SAW, bagi saya lah,
pernah menandatangani MOU sebelum kerajaan Islam Madinah terbina. Dia dah buat MOU. Ingat tak masa Nabi keluar nak pergi hijrah tu, Nabi dikejar oleh beberapa orang kerana tawaran. Siapa dapat tangkap Muhammad ni ditawarkan dengan beratus-ratus ekor unta, kan? Di antara yang dapat menghidu keberangkatan Rasulullah dan rombongan ke Madinah adalah seorang lelaki yang bernama Suraqah ibn Ja'far ibn Malik. Dalam sejarah dikenali sebagai Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik. Jadi dia pun ada berita dia dengar orang bercerita nampak berbayang-bayang lalu ikut jalan pantai. Jadi Rasulullah dia turun ke selatan dulu, masuk jalan pantai, baru tembak naik ke atas. Dia tak pergi terus ikut jalan biasa ke Madinah. Ini satu taktik yang dibuat oleh baginda SAW bagi mengelirukan musuh. Jadi Nabi pun jalan. Ketika itu ditemani oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan hamba kepada Abu Bakar yang bernama Amir ibn Furaiha, dan penunjuk jalannya adalah Abdullah ibn Uraiqid. Dia dengar orang duk cerita, dia ada yang tu dia kata orang aku duk bela kambing tu. Dia tutup. Artinya dia tutup untuk dia. Itu pun satu taktik juga. Ada peluang kita tutup, kita buat satu orang nak jadi orang politik kena macam tu lah. Kita ada peluang, kita tahu, tapi kita kena tutup jangan orang lain ambil peluang tu. Kita buat cerita orang panggil bagi divert. Kita divert bagi orang tak tahu, ataupun kita bagi ada cerita lain, tutup satu benda yang tu kita pulun seorang-seorang. Ajar nak ajar, bukan tak reti-reti sikit-sikit. Nak bagi divert, dia divert cerita tu pergi cerita lain, tapi dia pulun kat dia. Dia balik rumah, dia ambil senjata rumah, ambil kenderaan, ambil unta dia pergi hambat Rasulullah SAW. Rasulullah duk baca Quran. Rasulullah baca Quran, nampak dia duk main. Abu Bakar nampak kat Nabi ada orang main hambat kita. Nabi kita tak apa, tak takut. Nabi baca Quran. Dia pun sampai dekat dengan Rasulullah. Apa jadi? Unta dia naik unta ke naik kuda, lupa lah. Tapi binatang tunggangan dia tu kaki jerlui masuk dalam tanah. Sampai dekat Nabi, jerlui masuk dalam tanah. Nabi pun pergi. Nabi kata kat Bakar, tak apa. Nabi pergi. Dia pun bila Nabi dah jauh, bila ikut sebagian riwayat tu, bila dia talau muka nak balik ke Mekah baru boleh bangkit. Lepas tu hambat lagi, jerlui lagi, sampai dekat saja jerlui lagi, sampai lepas tu bangkit balik, hambat balik. Nabi pergi jauh lah, sampai dekat jerlui balik, 3 kali jerlui. Bila 3 kali jerlui, dia kata dia ni Nabi sungguh, dia ni Nabi sungguh. Bila dia main dengan senjata dia dekat dengan Nabi, Bakar kata ni dia dekat dah ni, tak apa, kali ni tak apa, dia main dengan niat yang baik. Sampai dia pun bercakap dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, aku tahu hang Nabi betul. Satu dia tak masuk Islam ni. Aku tahu kamu Nabi yang benar. Betul. Nabi kata, macam mana? Dia kata, tak apalah,
Dan aku yakin agama kamu akan menang. Kamu akan menang. Cuma aku nak minta, kalau menang nanti kena bagi janji kat aku. Nabi kata, aku janji kepada kamu, kamu akan lihat Islam ni menang. Kamu akan lihat harta benda perbandaraan Kisra. Kisra tu Raja Parsi. Tonton dalam sejarah ni Syah-Syahan ni, Raja Parsi ni satu kerajaan yang besar ketika tu. Dua kerajaan besar, Parsi dengan Rom. Nabi dah janji dah, kamu kan tengok harta benda daripada istana Parsi akan dibawa mai tempat kita ni. Dan masa tu aku janji kamu akan diberikan gelang Kisra. Gelang mak. Kalau lah bagi jam, nak sebut nama pemimpin negara pun malah. Kalau Amerika apa nama? Trump. InsyaAllah aku bagi kat hang jam Trump. Tu dia. Katanya Kisra, dia gelang tu dia tak pakai, dia pegang. Dia pegang satu gelang mai. Lepas tu Suraqah kata kat Nabi SAW, tak mau cakap saja, tulis, suruh tulis. Tu saya kata ada tanda tangan Memorandum of Understanding. Tulis. Nabi suruh Amir ibn Furaihah, hamba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tulis. Dia pun tulis. Dia ambil surat tu, dia balik. Lepas pembukaan Mekah tu, baru dia masuk Islam. Katanya radhiyallahu anhu, dan apabila umat Islam berjaya mengalahkan orang-orang Parsi, ditawan istana Raja Parsi Kisra, dan dibawa balik perbendaharaan Parsi itu ke Madinah Al-Munawwarah. Antara perkara pertama yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu adalah melangsaikan janji baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil gelang tu dan dia bagi kat Suraqah. Dia kata, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Jadi Nabi nak pi hijrah tu, orang Islam masa tu ikut sebagai riwayat baru 34 orang. Baru 34 orang yang bersama baginda yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi vision dia, semangat dia, itu kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah boleh sign bagi projek Memorandum of Understanding. Saya minta ampun ke Allah lah kalau telahan saya ni ataupun gambaran yang saya bagi itu macam tak patut lah. Tapi nak amat kata bukanlah bagi projek itu, tapi ini di antara alamatun nubuwah, tanda kenabian, jangkaan ataupun pemberitahuan terhadap perkara di masa hadapan yang pasti akan berlaku, dan ia benar-benar berlaku, dan kita tengok dalam sejarah memang perkara itu benar-benar berlaku. Baik, yang kita belajar malam ni perkara yang ke-18, kepimpinan Rasulullah SAW di dunia hebat macam tu, dan siapa pun tak boleh nafikan kehebatan kepimpinan baginda, dan kepimpinan ini berlangsung sampai ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, sampai kiamat. Bila kiamat, dan hadis-hadis yang kita baca di sini banyak bagaimana nabi-nabi lain apabila dianjurkan oleh anak cucu mereka, oleh pengikut mereka untuk memimpin mereka di hari akhirat menghadapi huru-hara hari kiamat itu, kesemuanya menolak. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ini 5 tokoh besar di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kesemuanya menolak dan menyerahkan kepada siapa?
kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sahajalah yang menjadi sayyidu walad Adam, pemimpin anak-anak Adam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Orang pertama dibangkitkan daripada kubur, orang pertama yang akan memberi syafaat, orang pertama yang akan dibenarkan memberi syafaat oleh Allah Azza wa Jalla. Moga-moga kita Allah Ta'ala jadikan daripada ahlu syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baca sikit yang ke-19 tu pasal ada talian dengan yang atas. Di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa di hari akhirat semua orang bercita-cita hendak memberi syafaat, termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salam. Iaitu hadis yang panjang berkenaan dengan syafaat. Sila lihat jalan periwayatannya daripada Abu Hurairah, ta'liq nombor 4, dari jalan periwayatan Anas, ta'liq nombor 5. Jadi kena patah balik muka surat 21, 20, 21 tu. Kita kalau nak tengok balik hadis-hadis tu, iaitu hadis yang panjang, tengok muka surat 20, oh panjang sungguh lah tu. Panjang sungguh. Dan bagaimana Nabi-Nabi yang lain walaupun nak tolong juga umat mereka, tetapi mereka tidak mampu. Yang hanya mampu ketika itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita menjadi orang yang benar-benar berusaha untuk melayakkan diri untuk menjadi orang yang mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dengan melakukan 3 perkara sekurang-kurangnya. Yang pertama apa? Memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Banyak duk sembang pasal apa lah. Pasal apa lah. Tambah musim-musim lah ni sembang tak habis siapa ketua menteri lah, siapa lah. Jadi sembang apa pun, tak ada apa pun. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan minta ke Allah supaya Allah jadikan kita daripada ahli syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, banyakkan selawat. Yang kedua, amalkan syariat Nabi. Amalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar beramal dengan syariat itu kerana syariat saja, tidak. Beramal dengan syariat itu kerana membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup aurat, makan yang halal, tinggal yang haram, buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang, semayang tak tinggal, semayang jemaah tak tinggal, kerana mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita dapat syafaat baginda. 2. Yang ketiga, beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bentuk bukan sekadar amal sunnah. Sugi, sunnah, aku pun sugi. Semayang duha tak tinggal, sunnah. Apa lagi? Main tahajud tak tinggal, sunnah. Apa lagi? Apa lagi sunnah yang tak lupa? Nak kahwin lebih, sunnah pula lah. Yang tu sunnah sangat. Nabi semayang tahajud tak tinggal, tak apa? Tak janggut, simpan janggut, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa lagi? Kerak kuku, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat tu kerana sunnah saja, memang kerana sunnah, tapi buat kerana sunnah tu kerana sayang kat Nabi. Dia kena 2. Kerana menyatakan kasih sayang kat Nabi itu, ikut dia. Mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerak kuku ni sunnah, aku kerak juga ni kerana apa? Kerana sunnah, kerana aku sayang kat Nabi buat sunnah ni.
Simpan janggut ni kerana sayang kat Nabi. Sunnah dia. Apa lagi? Apa nama, duduk makan macam mana ke apa ke yang tuan-tuan mengaji dalam kitab Syama'il, adab-adab yang Nabi ajar tu, buat kerana sunnah tu, kerana sayang kat Nabi SAW. InsyaAllah 3 perkara. Selawat banyak, laksanakan syariat, ta'ziman li Rasulullah SAW, dan laksanakan sunnah, mahabbatan li Rasulullah SAW. Kita melaksanakan sunnah kerana sayang kat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan menjadi ahlu syafaatihi, akan mendapat syafaat baginda SAW. Kalau naklah, kena ubah kita punya tune tu. Kena ubah kita punya tune tu. Ada apa tuan-tuan? Kita duk kejar yang dunia ni. Kelebihan dunia ni sikit, sementara menipu sikit dan nak berebut ramai. Penat nak berebut ramai. Kan? Pernahkah ada berapa pengundi? Berapa? 14,000 pengundi. Nak boleh jadi wakil rakyat, pernahkah berapa orang? Seorang. 14,000 ni semua berhak jadi wakil rakyat negara. Dia wang taruhan berapa duit? 3,000 ya. Cikgu boleh masuk. Panjang boleh masuk. Mana hitam main ni? Panjang boleh masuk. 3,000 ya pun. Lembu seekor pun 4,500, 5,000. Dia ni wakil rakyat 3,000 ya. Apa dah? Lembu mahal ni. Daripada apa? Bayar deposit jadi wakil rakyat. Okey. Bertanding. Habis bukan tak mau bertanding. Berapa orang bertanding? 2 orang, 3 orang. Berebut juga. Nak dapat seorang kan. Dapat pun Nabi kata, dapat orang butuh lah. Betul tak? Majoriti besar 14,000. Pengundi 10,000 sokong, 2,000 tak sokong, 2,000 lagi tak keluar mengundi. Hak 2,000 tak sokong duduk saja lah. Tak duduk saja, dia betul lah. 2,000 betul. Menang majoriti besar 10,000. Tapi 2,000 duduk betul tak? Duduk betul lah. Celaku itu benar lah pula. Haram jadah lah, dajjal lah, apalah. Betul. Hak Nabi kata tu betul. Jadi nak bang kata dunia ni sikit. Sementara pula tu berapa tahun? 5 tahun. Belum puas apa? Belum tak boleh sebut lagi. Orang kata apa? Orang tua ni pelik ni. Saja lah. Dan saya nak abang kata dunia tu sikit dah sementara. Banyak mana akhirat yang kekal dan banyak sungguh. Wah tak perlu ambil. Kelebihan akhirat tu cukup banyak. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Berebutlah kamu. Sari'u. Berebut cepat-cepat. Bukan Isra'u cepat-cepat. Sari'u cepat-cepat berebut. Mengaji besaran kena tahu. Sirah apa? Fa'ala yufa'ilu. Berebut cepat-cepat. Berebut apa? Syurga. Luas mana syurga? Langit, bumi. Langit, seluas langit dengan bumi. Bumi pun tuan-tuan tak larang nak ukur dah. Langit. Luas mana langit? 7 telah langit. Memang dunia ni ada apa? Ada sempadan. Tetapi siapa tahu sempadan langit dengan bumi punya luas. Nak ambil tak mana rompi lah. Kalau dulu orang tua-tua cerita zaman mereka buka tanah tu, ambil tak mana nak ambil, betul tak? Siapa ada pehu kaya macam tu, tolak orang tu tanda, tolak orang ni tanda. Tu zaman tu. Ni hak yang syurga Allah Ta'ala luas, ambil. Tak mana nak ambil pun. Buat kebun, buat bangunan, buat nak buat apa, buat. Ambil. Berebut ambil. Tak berebut pun, dah berebut. Hak tengah 2 tu juga. Sekaki 30, sekaki
Baik lepas kaki 200, kaki 300. Banyak mana yang kita lepas peluang. Kita lepas peluang. Tata kita dah nampak dunia yang sikit dengan yang sekejap ni. Itu kita nak perlu. Kita lepas peluang banyak. Daripada pagi tadi sampai lah banyak mana peluang lah kita lepas. Hari ni mungkin pukul berapa? Dan tak tahajud 2 rakaat. Kalau tak dan terlepas dah peluang. Dia. Dan tak witir semalam. Tak ada, terlepas dah peluang. Lepas tu sembahyang subuh ni berjamaah ke tak ke? Kalau berjamaah, alhamdulillah. Kalau tak berjamaah, terlepas dah tu peluang. Besar tu. Cukup besar. Sembahyang berjamaah ni cukup besar. Orang yang tertinggal jemaah tu lebih hoki daripada orang yang hilang harta dan seluruh ahli keluarga dia. Harta semua hilang, ahli keluarga semua hilang, tinggal sebatang kara. Mai tsunami berum semua, rumah korban, tanah pun hilang, kereta pun hilang, harta pun hilang, anak bini semua hilang, tinggal sebatang kara. Asal macam mana? Lebih malang lagi orang tinggal sembahyang jemaah. Tadi sembahyang subuh dan tak sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tak dan lagi hilang, khairun minad dunya wa ma fiha. Masya-Allah. Yang pencen duduk saja lepas sembahyang subuh, patutnya duduk tempat sembahyang sampai apa? Sampai naik matahari, sampai sembahyang duha. Tu ada khilaf ulama faham hadis tu. Siapa sembahyang subuh, lepas tu dia duduk, hadis Anas bin Malik. Siapa sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikrullah, ingat Allah Ta'ala sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Ada sebagian riwayat kata sembahyang tu sembahyang isyraq. Ada sebagian riwayat kata sembahyang tu sembahyang duha. Ambil sembahyang duha tu pandangan yang kuat. Duduk sampai sembahyang duha, bangkit sembahyang duha, baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Bukan haji saja, haji dan umrah yang sempurna. Tambah 3 kali Nabi ulang. Anas kata Nabi ulang 3 kali. Tambah artinya sempurna. Lah orang nak pergi Mekah tak boleh. Tuan-tuan boleh dapat pahala haji umrah tiap-tiap hari. Lepas sembahyang subuh, tak usah duduk balik pergi tidur. Lepas sembahyang subuh, jangan duduk pergi kedai kopi lagi, jangan duduk pergi menyembang lagi. Lepas sembahyang subuh, duduk dulu baca Quran, buat halaqah Quran ke, buat majlis ilmu ke apa ke, dalam konteks zikrullah, kan? Bukan lama mana pun. Duha ke apa? 7.28. Tak lama mana kan? Duduk sat, lepas tu zikrullah, makin sembahyang duha balik. Orang pencen ni memang Tuhan nak bagi peluang nak naik darjat. Tak nak payah untuk masuk pilihan raya lah, sudah lah. Tak berbuk apa. Jadi tuan-tuan kata saya ni sekular ke apa ke, tak. Saya sakit kepala kalau tengok ni. Yang banyak benda peluang Tuhan bagi kita tinggal. Lepas tu, saya cerita tu sikit yang saya cerita tu, banyak lagi boleh buat. Dah duduk melenggak, tak ada kerja apa-apa dah. Tolong-tolong siapa-siapa masjid ke apa, khabar je kebajikan. Tolong orang miskin ke susah, tengok anak cucu ke apa ke. Oi, banyak benda. Banyak peluang, kelebihan Tuhan bagi, tapi kita lepas. Dia tu saja, 20 hal sikit tu, yang nak benda sikit sementara dah ramai orang nak berebut. Tak payahlah, bagi kat mereka, hama ambil walal akhiratu khairu wa abqa. Demi sesungguhnya akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Tapi dan Tuhan pun kata bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Tapi kamu lebih terkesan dengan hidup dunia ni. Orang belia, gah, orang sanjung. Walaupun benda tu hanya sementara saja, tuan-tuan. Baik, moga-moga sikit apa yang kita lihat
dapat memandu kita untuk mengasihi, menyayangi dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat 3 perkara saya sebut tadi tu. Yang pertama, banyak selawat. Yang kedua, laksana perintah Rasulullah kerana membesarkan Rasulullah. Yang ketiga, buat sunnah Rasulullah kerana sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita semua akan menjadi ahli syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma ta'ammadna wa ma akhta'na wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستمع ولا يستجاب له بنية القبول والتوفيق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب مولانا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.